Pepatah Melayu ada menyebut, yang lama dikelek, yang baru didukung. Tradisi ataupun budaya lama akan tetap diamalkan di samping budaya hidup yang baru. Begitu jugalah dengan tradisi khazanah masyarakat Melayu Brunei yang begitu popular pada suatu ketika dulu, iaitu dondang. Secara tradisinya, berdondang memang terkenal dalam masyarakat Melayu Brunei, terutama penduduk kampung air. Pada zaman dahulu, dondang dianggap sebagai salah satu cara untuk menghidupkan atau memeriahkan suasana apa jua majlis keramaian. Pada kebiasaannya, dondang dipersembahkan oleh beberapa orang perempuan yang sudah berusia dengan menggunakan rebana. Kadangkala persembahan dondang juga diadun menggunakan peralatan muzik yang lain seperti gong. Selain untuk mengisi masa lapang, segelintir masyarakat kita ni menjadikan permainan dondang ini sebagai hobi. Apa yang menjadi persoalan, bagaimanakah mereka yang mahir berdondang mempelajarinya? Sejak lagi damit, lakat lagi datu nini, indong kami lakat lagi ada apa. Sebab tu tak kami pandai sekarang ni. Kalau indah datu nini mengajar, melihat-lihat masa berkahwin apa tu, sedianya pandai tah. Masa apa tu tak kami pandai. Badundang, kalau menaindong macam 7 keturunan tu, menaindong anak tu. Kalau macam orang jadi berkahwin, mandi belawat, pindah rumah. Kalau kawin dulu-dulunya sampai pagi menyubuh baru habis tu. Memancar matahari baru berhenti tu dulunya. Siapa tu terpandai karangani. Jadinya kan anak karangani mana berapa mau kan? Dulu mana ada lain permainan ni. Itah permainan macam mana saja. Badundang, badai-adai, berkumpul-kumpul dengan orang tua yang memimpin kami. Jadi kami pun belajar sama yang pandai itu, yang orang-orang dulu, petuan-petuan itu, nini, dorang lagi lebih mahir. Jadinya ya tah kami mengikuti. Dahulu lagi damit orang tua kami pandai dundang. Pandai kami, petuan-petuan kami itu semua pandai dundang. Iyalah kami mengikutkan. Sudah sekarang ini di pandai turun di kanak-kanak pandai matu. Kalau nda kanak-kanak baru ani, itu pun jo jarang jo kan merakit-rakit kanak-kanak baru ani. Jam kami dulu sedikit saja menggorapa anak diaga, sedikit sama menggorapa anak diaga. Sekarang ini nda berapa anak-anak baru ani. Boleh dikatakan, berdondang pada ketika dahulu adalah acara yang paling ditunggu-tunggu. Dondang biasanya dipersembahkan pada sebelah malam, kerana pada masa inilah kaum keluarga, sanak saudara dan penduduk kampung akan berhimpun dan berkumpul bersama. Malahan, setiap majlis keramaian yang diadakan dikatakan akan kurang serinyak tanpa alunan dondang. Jadi dondangan ni memang orang Brunei kalau sama ada yang berkahwin dan sama ada yang mengadakan perayaan-perayaan pada masa dulunya menjadi kesukaan ramai ni. Banyak peminatnya ni. Kalau yang sudah berdundang daripada itu nyorang mula sehingga menyubuh tu. Tetapi kalau menjadi perkahwinan, keluarga kami selalunya berdundangan ini. Macam mana bah? Macam
tradisi kami sudah bah. Sampai berjaga-jaga. Kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 2 minggu. Paling sedikit tu 2 minggu tu. Berdundang tu. Kita dulu aku lakat lagi masalah kita minta tu. Orang berdundang ingin ku duduk melihat bah. Tolong menolong dulu. Kalau lagi sekampung, sana kawin diaga, sana kawin diaga. Tolong menolong dah. Atau tah dorang mainkan selain daripada berzikir, banaindong lagi pedundangan ni diorang adakan. Majlis perkahwinan bermacam-macam ataupun fasa-fasa adatnya. Termasuklah malam berinai ataupun malam berpacar sebagai contoh. Jadi sewaktu itu orang tua-tua kita ni akan berkumpul. Membuat satu bulatan ataupun semi bulatan. Mereka akan mempersembahkan dundang ini. Jadi siapa-siapa yang pandai memalu dundang ini ataupun rapana ini akan mengambil partisipasi. Tetapi bagi orang yang tidak ada berkemampuan atau kebolehan untuk memalu dundang ini juga akan terlibat sama. Tetapi mereka ini akan bersahut-sahutan kerana teks yang digunakan itu adalah pantun. Irama atau lirik dondang masyarakat Melayu Brunei kebanyakannya bertemakan pantun atau puisi yang berunsurkan nasihat, cinta dan kemesraan. Ia digarap dalam suasana spontan yang riang dan kadang-kala lucu. Seperti juga muzik tradisi lain, dundang Melayu Brunei juga mempunyai berbagai rentak irama. Yang tahu saya dundang itu dangan, tapi banyak lagi tu lah. Tapi dundang ini banyak anunya ni namanya saya pun agaknya dundang beranyut, dundang tengah malam ada. Jadi itulah yang setahu saya. Macam-macam ni lagu yang dundangan ni bukan 3 macam, 4 macam. Yang dundang saja. Ani kayu mani, dundang dikir, dundang beranyut, dundang baharu ani. Sama lindang, halus sama lindang. Macam itu. Apa yang unik mengenai dundang ini, di samping fungsinya sebagai alat berhibur orang Kitani pada zaman dahulu, masyarakat Melayu Brunei juga mempunyai beberapa pantang larang. Jadi kita budak-budak kecil itu waktu itu pun berjalan meminjam dundangan ini. Dulu kita panggil dundang, ada yang memanggilnya rapana, ada yang menyebutnya sebagai domba. Jadi apabila sudah meminjam itu, dipesankan tu oleh orang tua-tua. Apabila membawa dundang itu atau rapana itu, jangan sekali-kali disahan ataupun disuruh kupi arah kepala ketani. Indah orang beritahu tu kenapa ia jadi satu indah kuasa orang tua-tua. Tidak dinafikan, akibat arus kemodanan dan kemajuan teknologi, dundang kini berhadapan hambatan dan cabaran yang besar. Buktinya, alunan dundang jarang lagi dipersembahkan. Bahkan, boleh dikatakan, ia seolah-olah sudah dilupakan. Bagaimanapun, masyarakat Brunei kini mulai sedar akan nilai permainan dondang. Justru, pelbagai pihak telah mengungkayahkan berbagai usaha untuk mempertahankan khazanah bangsa yang sangat bernilai ini, agar ia tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Dibesar-besarkan pula kalau mau kanak-kanak, diajarkan ke dia, turunkan pasal berdundang apaan ni. Banyak karangan ni orang banyak sekolah, bukan macam dulu. Jadi dundang ini ialah kalau boleh akan dianukan
ditubuhkan ataupun dipopulakan, dianukan semula kepada generasi baru. Mempelajari lah pasal ya budaya Brunei kan. Sekarang kalau orang muda nak tahu macam mana akan meneruskan budaya kita ni. Sebenarnya masing-masing mempunyai peranan dan tanggungjawab. Contoh terdekat ialah Radio Television dan Brunei telah mengusahakan menerbitkan suatu bentuk program iaitu tentang maklumat ataupun informasi tentang Dundang. Jadi ini adalah salah satu langkah yang baik untuk mengemukakan ataupun memberi maklumat kepada ataupun pengetahuan kepada generasi yang tidak mengenal Dundang ataupun generasi yang mengenal Dundang, sama ada ia bersifat nostalgia ataupun mengimbau kembali tentang pengisian ruang dalam majlis perkahwinan sebagai suatu hiburan. Mungkin generasi yang pernah mengisi ataupun yang pernah mengalami suasana majlis perkahwinan yang diisi oleh Dundang ini akan mengungkapkan kata sayang lagi dulu tu siok. Jadi perkataan ini sudah mewujudkan ataupun menggambarkan bahawa kita cinta kepada budaya kita ataupun tradisi kita. Selain RTB mengusahakan program seperti ini, kita sebagai institusi, warga institusi pengajian tinggi juga memainkan peranan penting. Tetapi peranan kita adalah bersifat ilmiah, menyelidik, membuat penelitian secara ilmiah. Pada hakikatnya, khazanah tradisi budaya seperti Dundang juga berperan penting dalam kehidupan masyarakat kita ni pada ketika dahulu. Ia bukan saja sebagai salah satu cara untuk berhibur, malahan sebagai medium untuk mengeratkan tali persaudaraan sesama ahli keluarga dan juga penduduk kampung.